Kalau kita tengok ilmu faraid yang ada dalam Islam ni menunjukkan satu kesyumulan dalam agama Islam yang tidak ada pada agama lain. Ya. Mana ada agama lain yang ajar tentang pengurusan harta selepas mati? Selepas mati kan? Hanya Islam sahaja. Kan, yang siap spesifik, anak lelaki berapa, anak perempuan berapa, isteri dapat berapa, suami dapat berapa, adik-beradik dapat berapa, mak ayah dapat berapa dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam agama-agama lain tidak ada pun. Jadi ini merupakan satu bukti mukjizat Al-Quran dan juga kesyumulan agama Islam yang tidak ada pada agama lain tentang ilmu faraid ini. Baik, itu pertama. Yang kedua, kita kena faham, bila sebut ilmu faraid, dia sebut tentang pengurusan harta, ramai ingat tentang pembagian harta pusaka. Kan, bila sebut faraid, aku punya hak berapa? Orang ni punya hak berapa, orang ni punya hak berapa, kalau aku mati isteri aku dapat berapa, kalau aku mati anak aku dapat berapa. Orang fikir itu saja, tapi sebenarnya bukan sekadar itu saja. Kan, pertama sekali kena ingat tentang kos pengurusan jenazah. Itu pun daripada harta pusaka yang sebenarnya sebahagian daripada ilmu pengurusan faraid lah. Pertama. Yang kedua ialah tentang harta sepencarian. Kan, mana kata harta sepencarian merujuk pada harta yang dibina, yang dikumpul dalam tempoh perkahwinan. Kata selepas suami isteri berkahwin, harta itu sampai pada meninggal dunia, harta itu akan boleh ambil kira untuk tuntutan harta sepencarian. Itu yang kedua. Jadi kalau kata suami isteri bekerja bersama, dia tak semestinya bekerja sama. Mana kata kalau suami bekerja seorang pun, isteri boleh buat tuntutan. Tapi ada proses-proses dia lah. Ada ilmu dia. Ada ilmu dia. Kan? Baik, yang ketiga barulah pergi pada wasiat. Wasiat di sini ialah wasiat pemberian yang Datuk Doktor sebut ni tentang 1/3 kepada bukan waris. Wasiat, bila sebut wasiat kematian ni, wasiat pemberian ialah wasiat pemberian kepada bukan waris. Okay. Yang keempat tentang hutang piutang. Hutang piutang yang kedua. Sorry, saya terlepas tadi. Hutang piutang. Kena bayar hutang piutang. Maksudnya kata contoh macam kita meninggal dunia, harta pusaka tadi digunakan untuk hutang piutang dulu. Kata sebelum pada wasiat, sebelum daripada harta pemberian, hutang piutang dulu. Akhir sekali barulah kepada faraid. Yang kelima faraid ni. Mana kata yang peringkat last sekali, mana kata dah settle hutang, dah settle harta pencarian, dah settle wasiat, barulah bahagi. Okey, orang ni dapat berapa, orang ni dapat berapa, anak lelaki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa dan sebagainya. Baik, bila balik pada soalan tadi tentang kalau kita tak rancang dengan baik harta pusaka, tak rancang dengan baik tentang perancangan harta pusaka, tentang wasiat, faraid dan sebagainya ini, ada dua kesan yang sangat besar dan dua fitnah yang besar yang akan berlaku pada harta kita kalau kita waktu hidup ini tak rancang dengan baik. Apa dia dua perkara tersebut, dua fitnah tersebut? Pertama sekali, harta kita akan menjadi rebutan di kalangan ahli waris. Kalau kita tak rancang betul-betul, harta ini akan menjadi rebutan. Kan? Kalau kita tengok dalam laporan, dalam banyak kes sebenarnya, kadang-kadang sampai berbunuh pun ada. Kan? Baru-baru ni saya ada tengok satu rancangan drama tentang harta pusaka ni, sampai berbunuh. Kan? Nak merebut harta pusaka. Mungkin disebabkan tak dirancang daripada awal. Baik, yang pertama. Yang kedua ialah kalau tidak ada siapa nak uruskan, harta akan jadi beku. Itu pun dua risiko kalau kita rancang dengan baik. Satu, mungkin ahli waris kita nak berebut. Satu lagi risiko ialah beku. Tak ada orang nak uruskan. Tak ada orang tu sebab harta beku sampai bilion-bilion. Sampai 70 bilion, 80 bilion setiap tahun bertambah. Harta beku yang dilaporkan di Malaysia ini. Ada banyak bilion, banyak kot. 1 bilion pun dah kita rasa banyak. Kan? Ini kan pula 80 bilion, bayangkan. Bayangkan harta 80 bilion ini digunakan untuk masalah umat Islam. Berapa ramai yang dapat manfaat tersebut. Dan kalau kita fikir 2.6 bilion pun cukup banyak kan. Ini kan pula 80 bilion. Jadi sebab itu kita kena rancang. Malah benda ni pun dah diwajibkan dalam Quran. Dah sebut dalam Quran kita kena rancang. Kita kena rancang. Cuma kadang-kadang ada orang tersalah rancang. Dan contohnya kadang-kadang diingat dengan dia buat wasiat selesai masalah semua. Wasiat pun ada beberapa konteks. Kalau dalam first konteks wasiat bentuk wasiat pemberian. Wasiat kita nak beri. Harta ni untuk madrasah contohnya. Harta ni untuk anak angkat contohnya. Harta ini untuk tahfiz contohnya. Itu ialah wasiat pemberian yang tertakluk pada 1/3. Ada juga wasiat berbentuk pesanan. Contoh kita pesan pada anak kita, kita pesan pada waris kita supaya bayar hutang, kita pesan itu pesan ini. Ataupun yang ketiga, wasiat juga berbentuk kita melantik pemegang amanah. Kita melantik wasi untuk menguruskan. Yes, kita panggil sebagai wasi lah. Contoh kita ambil polisi takaful. Dalam tu ada satu borang dipanggil borang penama. Borang penama juga disebut sebagai wasi. Mana kata kita melantik seseorang untuk menguruskan harta kita selepas berlaku kematian untuk diuruskan ikut hasrat kita. Contohnya untuk bayar hutang, contohnya untuk kelangsungan hidup dan sebagainya. Cuma kadang-kadang istilah hibah ni juga kadang-kadang disalahgunakan untuk perkara-perkara yang bukan sepatutnya ditafsirkan sebagai hibah. Contohnya, contoh ini sebagai contoh saja. Contoh
hibah takaful. Dan kadang-kadang ada setengah ejen yang mempromosi hibah takaful untuk bayar hutang, hibah takaful untuk itu, untuk ini. Itu sebenarnya kadang-kadang disilap tafsirkan oleh setengah orang, hibah untuk selesaikan hutang, hibah untuk menyelesaikan harta pusaka. Sebenarnya bukanlah semudah itu. Bukan semudah itu. Dalam kita merancang harta pusaka, pertama sekali kita sebagai pemilik harta, kita ada ilmu pusaka. Kena ada ilmu pusaka. Malah Nabi sebut antara ilmu yang mula dicabut daripada umat ialah tentang ilmu faraid. Kan? Jadi kita memang kalau tengok hari ni pun tak ramai orang kuasai tentang ilmu faraid ni. Dan tak ramai orang kuasai tentang ilmu faraid. Dan alhamdulillah bila ada program macam ni tentang hibah dan wasiat, adalah satu program yang sangat baguslah untuk kita memberi kesedaran kepada umat di luar sana. Dan kalau ikut statistik, saya pernah baca satu kenyataan, diberitahu bahawa sebenarnya rakyat Malaysia yang buat wasiat tak sampai lebih kurang 1% saja. 1% saja yang buat wasiat. Mana kata jumlah kesedaran ni tentang harta pusaka, kita ambil itu sebagai satu indikator lah. Tak ramai. Masih lagi kurang.